Okey. Dah beritahu dah. Tapi lebih kepada Lafel, setuju tak kalau saya katakan Rizla kalau dah mati 2 kali awal game, dia punya keras tu dah tak boleh nak sustain lama dah. Bila saya pakai macam tu lah. Jangan mati. Tapi bila tak mati pun macam tu juga. Okay, Tak, sebab tu macam tak faham macam mana Iris. Saya rasa mentality saya dengan Iris sama je. Ala-ala nak mati kan, kita pukul dia balik. Tapi dia hidup, saya mati. Sebab dia kucing. Dia Awak punya Auris dah sekarang. Habis tu saya apa? Saya... Jangan. Oh, jangan. Jangan. Tapi dia biasa je kan. K9. Sedap sikit lah nak sebut. Apa ni? Jadi Kupa. Okay. Not bad. masih lagi respect dekat Penny Gary. Doa. Okay, jap. Ini apa? Berbual time rank. Berbual time rank. Ah. Team Hub first pick, NC second pick. Penny dan juga Angela telah di-ban. Team Hub mereka bankan Joy dan juga Karita. Edith terus ban. Cakap okay, tak nak hadap lagi. Diorang nak pakai tu. Maybe. Iris pun kita tengok macam mana dia punya performance dengan Pakito. Ya, sekarang ni untuk MPSNC mereka perlu fikir hero apa yang mereka nak keluarkan dekat sini. Sama ada Kaja, tapi Kaja pilih lewat Cloud. Jadi tak perlu nak fokus sangat. Ya, dia sama ada Cloud ataupun Pakito buat masa sekarang. Kena pilih Valentina? racun mereka. Saya rasa Pakito ada Valentina plan pun lagi. bahaya. Pakito kalau kita lihat macam mana impact untuk hari yang pertama, Iris menggunakan Pakito banyak gangguan yang dilakukan. Bukan setakat damage, tapi dengan knockout strike itu, dia dapat untuk kacau bilaukan backline untuk pasukan MPSNC. Saya nak tengok Pakito dipilih oleh pasukan Team Hulk tapi dipilih oleh Gary. Ya, ini satu flexibility dengan Team Hub. Macam sesiapa je pun boleh digunakan, tapi dekat sini there is lah yang di bank keluar. Respect Iris. Lepas tu Iris macam, brother, banyak lagi hero. Pakito ada lagi bro. Pakito ada lagi. Jadi agak berbahaya sebenarnya kalau Pakito dia Saya rasa kalau dia pakai lapu-lapu pun maybe impact yang sama. Apa jawapan untuk berhadapan dengan Pakito sebab dah tak ada AD? Sip. Barat. Tak salah. Tak salah betul. Tak salah. Tapi unexpected. Tapi Lafel tengah tahan ni. mentang-mentang lah NC. 100% win rate untuk Pakito. 100% win rate. 5 kali pick, 5 kali ban. Menarik statistik ni. Ya. Ini Tapi satu sekarang impact yang untuk- mengejutkan jugalah. Untuk Pakito sendiri ada impact cukup besar bagaimana untuk mereka hentikan sekarang ini terletak jawapan tersebut kepada FPSNC yang mana mereka memulakan dulu dengan mereka punya pembukaan hero iaitu Cloud dan juga Valentina. Safe pick untuk mereka. So Sekarang Rose, ni- you punya opinion pasal draft for now. Okay, based on my opinion kan, pada first game tadi, I feel like I don't know what I feel. Apa yang you nampak kat situ, ramai orang minta Gary main assassin. Actually, Main yes. Link. I feel like I nak tengok Assassin Gary back because we all know that in M4, his assassins were one of the most macam orang takut sangat nak jumpa assassin dia. So Ya, betul. now that Sama lah. assassin meta itself coming back, tahulah you sama kalau pro player takut, apa lagi kita orang. Yalah, pernah jumpa dekat dengan itu. Wah, seram. Sekali-sekali tengok fake account. Oh ya betul lah. kan? Ada orang guna nama awak Gary. Jahat betul dia tu. Tapi sekarang ni Chow dan juga Beatrix telah pun dikunci terlebih dahulu. Merupakan comfort hero untuk Panda juga. Dan MSNC Martis di tangan mereka pula. Tetapi diberikan Chow kepada Noah. Oh, Jadi kita tahu bagaimana kelebihan pemain ini untuk melakukan pick off. Jadi kena lebih berhati-hati. Especially kepada Zaf yang akan menggunakan Cloud. Ataupun Hyde mampu untuk menggunakan sebaik mungkin Way of the Dragon yang digunakan. Soalan dekat sini kan sebenarnya. Selamat ke kalau keluar nak masuk dalam fight sekalipun dengan ada Chow dan juga Pakito? Sebab ada banyak knockout untuk Cancel Academy Blazing Duet. Ini adalah jawapan yang kita boleh tumpukan kepada mechanical skill yang boleh dibuat oleh Noah dan juga Iris. Tapi kita cakap pasal Noah dengan Iris. Noah punya hero keselesaan adalah Chow. Yes. Ada sebab kenapa game yang pertama pasukan MPSNC keluarkan Chow. Bagi pendapat saya terlebih dahulu, di mana alright, Lonely Panda. Dia bagi Rose lah buat. Ya, dia silakan. Okay, Lonely Panda. An animal panda usually needs its own bamboo forest to survive. Team Huck's panda just needs his cats to survive. Oh, sebab tu ada Iris. Sebab tu ada Meowri. Sebab tu dia rasa macam family. Panda macam, Faham. saya perlukan Iris. Panda, nyonya makan ke? Nak air? Nyonya. Kalau Iris kucing, Noah apa? Kalau Iris kucing, Noah apa? Noah tadi burung sebab pakai gajah kan.
Bro kan Gaza? Betul. Saya tak nak tambah apa-apa lagi dalam conversation Dia ni. boleh jadi Saya nak move ayam. on. Saya tak nak join pun. Saya pun rasa macam baik kita gerak ke kita punya Alright, perbualan. balik pada apa yang awak tanya tadi. Apa yang saya tanya? Susah ke Cloud nak masuk? Oh, okey, ya betul. Dia tak perlu masuk pun. Dia tak Okay. perlu gunakan Blazing Dart untuk masuk sebabkan Cloud dia terkenal dengan dia punya poking damage dan better mirror image ke belakang semula kalau ada bahaya. Jadi kat sini, game style yang boleh dilakukan oleh Zaf sendiri adalah fokuskan kepada poking damage. Siapkan Diamante Sword, siapkan Golden Staff, siapkan dia punya Corruption Sight. 3 item dah cukup untuk pressure Pakito. 3 item ni sudah cukup untuk pressure Chow. Ya, tapi fun fact tentang Pozan merupakan X di bukan NC. Ya. Dia naik pangkat. Mungkin pendapatan dia pun naik. Dia jadi coach hari ni. Saya tak nak join perbualan ni. Sama. Kalau tiga kali kita nak bincangkan. Dipersilakan. Tapi fun fact yang saya nak bagi yang secondnya, Kalau sebut pasal pendapatan ni bahaya sikit. Hawk dia pernah untuk bermain sekali dengan Sonic, dengan Yetri. Kiranya dia adalah ultimates dia. Jadi saya rasa untuk game yang kedua dia perlu untuk buat benda yang lebih baik, chemistry perlu lebih kuat sebab kalau bagi saya nak cakap pasal miscom tu adalah satu alasan yang tidak munasabah sendiri untuk NC ketengahkan dalam game yang kedua ni. Awak nak join competition ni tak? Itu saya okey sebab dia punya headset semua bagus kan. Jadi dekat sini Grok telah diambil. Jadi dekat sini Hawk menggunakan Grok. Kalau ikut saya punya memory is actually quite good sebab saya rasa Hawk bila dia open map bagus. Cuma kadang-kadang kalau dia set up hero macam Minotaur yang dia tak ada skill escape, biasanya dia akan buat mistake. Jadi dekat sini Grok dia boleh escape. Cuma again, yang saya risau adalah boleh ke tidak Cloud ni nak buat apa-apa. Sebab even kalau dah masuk late game, macam mana Syamil cakap, tak payah masuk nak guna Blazing Duet sekalipun. Saya rasa Beatrix punya late game, dia punya basic attack jauh lagi sakit. Lagi kalau dah siapkan dengan dunia Hasrul. Cuma sekarang ni, persoalan untuk pasukan MPSNC, adakah mereka menutup hero untuk dimainkan di bahagian EXP atau hero yang akan dimainkan di bahagian jungle? Itu pun kita boleh saksikan terlebih dahulu. Sekarang ni Farah Misha juga hanya nak assassin kan? Kan? Nak dapat link tapi dia bayar besar. Dia dah bagi. I'm good. Lagi? No euros. No. Lafel. Okay, Hayabusa dah diambil tapi dekat dalam game ni, is it an okay Hayabusa pick? Agak bahaya sebab last pick tu boleh jadi Hilda bagi pendapat saya sebabkan Grok tu boleh dekat bahagian EXP. Martis tu letak kat bahagian jungle dan kalau ada Hilda, tak ada orang boleh kontrol Hilda tu. Melainkan kalau Pakito tu banyak join dekat bahagian jungle. Jadi ada peluang untuk Feramis tarik dia masuk dalam turret. Tapi nak burst dia tak cukup. Ya betul, yang itu betul. Yang Hilda Hilda tebal. sangat terbayar. Susah untuk dimakan. Tapi Esmeralda pun one thing juga. Untuk Apa di ni? bahagian late game. Di mana Arya taunting? Serius Arya? Berani man. Dia dah potong hidung. Any last words, Rose? Alright, so I think I'll be the one throwing this to the casters. Boleh lah. Okay. And with that, perlawanan kita possibly could be a best of one now for the side of Team Hawk. Tapi NPXC tadi still ada chance. So, with that, casters please take it away. Alah! Jangan lah! Perlawanan yang kedua akan menjadi perlawanan yang cukup penting buat pasukan MPXNC. Perlawanan yang cukup penting untuk pasukan Team Hawk. Kukuhkan di tangga yang pertama, mengumpul 6 mata di hari yang kedua untuk MPL Malaysia musim yang ke-12 ini. Ya benar, ini adalah jadi medan bukti sama ada MPSNC ataupun Team Hawk berjaya untuk mendapatkan mata yang seterusnya. Jadi ayo kita masuk ke dalam gelanggang Land of Dawn untuk kita sama-sama saksikan perlawanan kedua di antara NC menentang Team Hawk. Ya, perlawanan yang sangat penting untuk MPXNC sebagai membawa logo yang baru. Mereka pasti inginkan kemenangan ini. Sonic kali ini diberikan Martin, semanakala Gary pula menggunakan Assassin. Yang mana jungler lebih berbahaya. Itu satu persoalan yang mungkin akan dijawab oleh mereka sendiri apabila game ini akan berkesudahan pada mungkin masuk kepada bahagian late game. Tapi pemilihan Esmeralda dekat sini, saya nak tanya kepada awak Syamil, adakah ini dari segi strategi ataupun comfort pick untuk pasukan NC? Lebih kepada match up pick sebab berhadapan dengan Pakito kita tahu di mana Aegis telah dikeluarkan, betul. Jadi ketika mana Pakito buy one, dia boleh keluarkan di mana shield dan Esmeralda boleh serapkan shield tersebut. Tapi kena ingat, ketika mana Pakito lebih bergerak agresif, kalau dia dapatkan EXP yang jauh lebih banyak, kalau dia dapatkan farming jauh lebih percuma, saya boleh katakan kat sini
counter tu mungkin takkan jadi. Dan last saya ingat, kalau counter hero pick tak jadi, dia akan jadi useless hero. Wow. Dia sama juga macam kes untuk hero Terizla tadi. Kalau Terizla tak berjaya untuk dapatkan kelebihan dari sudut EXP ataupun gold, dia akan tak boleh nak menyumbang banyak kepada team fight. Lebih tepat dia adalah comparison di mana awak ambil Dairot lawan dengan Uranus. Tapi Uranus menang dengan Dairot. Ya betul. Dia tak boleh nak burst down Useless langsung. hero. Ya, dia akan jadi useless hero. Benar, apa yang dikatakan oleh Syamilo sebentar tadi. Tapi apapun kesudahannya, masa kita ingatkan bahawanya Hawk telah menggunakan flicker. First Blood inilah dia, pengguna assassin yang terkenal di pelosok Malaysia. Ya, Dapat kendaraan yang pertama. Tarikan yang baik dilakukan oleh Feramis sebentar tadi. Namun begitu, kita akan berhenti sekejap sebab kita ada sedikit masalah dari segi teknikal. Tetapi, satu permulaan yang baik ditunjukkan oleh pasukan Team Hawk sebentar tadi. Mereka berjaya mendapatkan First Blood, mereka berjaya mendapatkan Hawk. Dan ketika itu mereka berada di bahagian tengah. Jadi mungkin ada sikit sebanyak kelebihan yang boleh dilakukan daripada pasukan Team Hawk. Terutamanya ketika ingin melakukan rotasi. Alright, kita akan saksikan terlebih dahulu berapa... Sekejap, yang... Kalau kita nampak, ini technical difficulty yang agak tinggi mungkin? Yeah, Is it 4, 5? tier 5. No, Six. 1. 1. You want 1. okay. Dia cakap, tu untuk cakap, wow, tunggu sekejap. Oh. Okay, sure. Okay. Sabar. Saya cakap, saya ingat awak cakap sabar. Macam mana awak dengar dia cakap sabar? Host kita kot. Mesti ada tahu dia daripada Sabah. Hebat betul. Tapi untuk permulaan yang baik, Syamilo buat pasukan Team Hawk. Ya, di mana sememangnya identiti Hayabusa sendirilah sebenarnya. Apabila menggunakan Hayabusa, Quad Shadow sememangnya akan difokuskan kat bahagian mid lane. Sebentar tadi saya boleh katakan yang sedikit kedudukan yang boleh dicapai oleh... Dia bukan 100% salah Hawk, tapi sebabkan Quad Shadow tu bila dah kena dalam badan Grog, jadi sememangnya mudah untuk dia keluarkan damage dalam sekali mata. Dan kita tahu bagaimana Grog ni sebenarnya bukanlah hero kebal mana pun awal-awal. Betul je. Nama je batu. Hati ada taman. Di atas dia ada taman. Marah betul. Marah betul. Tentang dengan Grog. Tapi sebab lagi satu lagi dengan adanya Feramis sebentar ni menyebabkan lebih banyak lagi kelebihan boleh dimiliki oleh pasukan Team Hawk untuk menarik sikit sebanyak pergerakan yang boleh dikeluarkan oleh Grog tersebut. Dan lagi dengan dia tak ada dia punya wild charge, jadi dia tak boleh nak keluar dalam situasi yang genting. Tapi kita lihat sekarang ni kita punya hit Marshall akan memotong. Dia ibarat macam ada potong. Tapi kita akan terus masuk ke dalam kita punya Land of Dawn untuk nyambung lawanan yang berhenti seketika sebentar tadi. Masih lagi kedudukan 1-0. Kita bermain di minit yang kedua sekarang ini di antara pasukan Team Hawk bertemu dengan pasukan MPX Ents. Ya, sedikit recap. 1 kill telah didapatkan oleh Gary. Namun sekarang dia penguasaan dalam kawasan turtle sedang dilakukan. Iris ditarik semula. Perlu untuk melarikan diri 1-5 selendang daripada Yetri saja diperlukan, tapi tak sampai untuk mendapatkan kill yang pertama bagi MPX NC. Membenarkan Sonic untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Dan di bahagian bawah juga nampaknya Zaf nampak menang sedikit sebanyak terhadap Panda. Dia berjaya untuk clearkan minion dan dia boleh melakukan farming dan sampai menyebabkan Panda terpaksa lakukan recall ulang ke bahagian base. Ya, ini satu perkara yang baik daripada pasukan MPX NC seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, di mana kalau berjaya untuk memberikan tekanan kepada Panda, dia akan pulang terlebih dahulu. Jadi ada chance untuk Zaf dapatkan gold plating lepas ni kalau mereka teruskan pressure tersebut. Tapi kalau untuk pasukan Team Hawk membiarkan saja perkara ini, pasukan MPX NC akan mendapatkan kemenangan yang agak besar. Tapi wah, sekarang ni sepakat Tepat pada Hawk, hantar ke depan, tapi adanya ke Alta untuk selamatkan beliau kali ini. Namun 2 pembaziran telah dilakukan hanya untuk menyelamatkan Hawk. Adakah perkara itu berbaloi baru 3 minit yang pertama untuk turtle yang seterusnya? Bagi saya itu satu tindakan yang baik untuk pastikan tak ada lagi banyak extra advantage akan diberikan kepada pasukan Team Hawk. Lihat sekarang ni masih lagi bertukar-tukar dari segi pendahuluan dari depan gol buat kedua pasukan. Ini terus saja dikeluarkan oleh Panda untuk memberikan lagi banyak cubaan untuk clearkan minion milik pasukan MPX NC di bahagian bawah. Apa saya boleh cakap kat sini adalah di mana Hayabusa merupakan antara sebab kenapa pasukan Team Hawk berjaya untuk kumpulkan gol sedikit lebih. Tapi Noah Pelika terpaksa gunakan. Ya, sebab tak mahu untuk terkena daripada decimation untuk pasukan MPX NC. Namun kita lihat bagaimana Zaf, dia telah potong lane. Ini adalah satu terbaik di bahagian bottom lane. Tapi apakah itu mempunyai kelebihan yang cukup besar untuk mereka?
Jadi bagi pendapat saya untuk Zaf sendiri, beliau sendiri perlu untuk lebih gol daripada Panda sebab pengulangan daripada segi kontrol Panda lebih kuat daripada perlawanan yang pertama tadi. Yap, dan sekarang ni kurang daripada 10 saat. Turtle yang seterusnya akan muncul di bahagian atas. Adakah pasukan tim Hulk akan membiarkan MPXNC dapatkan Turtle ini secara percuma? Y3 sekarang ni cuba untuk lakukan zoning, memastikan Iris tidak boleh berada berdekatan dengan pemain-pemain pasukan MPXNC. Zaf juga sekarang ni sepertinya berlari daripada sesuatu. Hai, terpaksa untuk buka Club Alta dan sekarang ni tiada lagi kelebihan untuk nyawa kedua bagi MPXNC merebut Turtle tersebut. Ya, mereka berjaya untuk paksa mid laner untuk balik terlebih dahulu dan mereka paksa untuk Sonic lakukan kesilapan sekarang ni. White Charge tak kena. Iris sekarang ni cuba untuk mengganggu lagi sekali. Sonic berjaya mendapatkan Turtle tersebut dan Y3 cuba menghalang Gary daripada untuk pergi ke hadapan sekali lagi, memberikan damage. Dan kudos untuk MPXNC mendapatkan Turtle mereka yang kedua. Ya, Turtle yang kedua berjaya didapatkan oleh MPXNC walaupun daripada segi kill Team Hulk mendahuluinya dengan 1 kill terlebih dahulu, tapi ini tidak merencatkan gerakan daripada pasukan NC sendiri. Dan Hawk kali ditangkap, tapi kali ini adakah akan menjadi mangsa buat kali yang kedua, tapi tidak berjaya. Bukan ult ini akan dimahukan dan kali ini Iris di bahagian top lane. Dia bawa Sonic terpaksa untuk korbankan diri. Iris berjaya bawa 1 walaupun dia telah dikorbankan. Yang lagi menariknya, dia berjaya untuk bawa Sonic untuk jatuh sekali bersama dengan. Jadi ini memberikan lebih banyak kelebihan buat pasukan tim Hulk. Yes, walaupun mereka terpaksa mengobatkan Iris, namun begitu kuat Shadow terus saja dilepaskan oleh Gary. Cuba untuk dapatkan Hawk, dapat dia High cuba untuk melakukan damage tapi masih lagi terlalu awal. Gary terkena tapi bola agak sedikit lambat. Mereka berjaya jawapannya. Ya, Zaf berjaya mendapatkan kill dan High juga melakukan perkara demikian. Dan sekarang ini pasukan MPXNC tunjukkan tarik mereka yang berada di dalam mulut mereka. Jap. Panda flicker ke depan. Sebentar tadi yang menyebabkan gerakan tersebut terlalu agresif dan Hyde mengambil peluang tersebut untuk kick terajang bak kata orang utara. Jauh daripada team fight. Kita nampak bagian Panda. Satu follow up yang baik dan adakah dia flicker tadi? Macam nampak macam flicker. Oh tak, dia flicker ke belakang untuk lari. Ya. Tapi dalam masa yang sama, Way of the Dragon daripada Hyde itu sendiri yang berjaya untuk menghalang. Tapi itu satu Way of Dragon yang sangat-sangat jahat tau. Sebab lepas dia Way of Dragon, dia sudah. Dia terus Shadow Strike hilang. Memang satu benda yang berbahaya. Tapi Iris akan mengambil kesempatan sedikit sebanyak dengan tiada pemain di bahagian atas untuk jatuhkan turret. Namun begitu, Zaf dan juga Hawk berjaya untuk membaca pergerakan yang cuba dilakukan oleh Iris. Saja berjaya untuk menghalang pemain ini daripada berjaya mendapatkan turret pertama pasukan tim Hulk. Zaf sekarang terpaksa untuk buka Blazing Duet. Tiada sebarang buat Shadow atau Shadow Kill yang dibuka oleh Gary. Dia buka sebenarnya tadi, tapi tak sempat untuk mengambil nyawa Zaf yang tengah membuka. Tendangan yang baik. Namun adakah follow up itu cukup untuk mengorbankan Hyde? Memaksa beliau untuk membuka Curve Alta. Dan dibatalkan begitu saja. Namun Panda sekarang ini tengah diasak oleh Y3 di bahagian bawah. Jujurnya, kalau tak disebabkan pengambilan Turtle tadi, kemungkinan Hyde akan dikorbankan. Tapi sebabkan timing Turtle dapat, dia dapatkan extra shield, jadi dia survive. Lepas tu dia ada ke Alta. Jadi pada ada ke Alta. Sebab satu timing yang cukup penting yang terpaksa mereka risikokan daripada pasukan MPXNC. Hawk cuba untuk dapatkan Noah ataupun hanya membeli masa untuk pemain lain daripada pasukan MPXNC untuk melakukan sesuatu. Dan mereka Connect ditarik dan kita lihat bagaimana untuk Gary terpaksa untuk berundur. Dan untuk dia mengambil purple buff juga adalah satu keadaan yang berisiko tinggi. 3 orang pasukan MPXNC berada dalam kawasan tersebut untuk memastikan Gary tak dapat purple buff. Dan dalam masa yang sama, Iris terpaksa pulang kerana melihat keadaan masa daripada pasukan tim Hulk menyebabkan mungkin pasukan mereka memerlukan hikmat dia untuk melakukan team fight, memberikan sikit sebanyak knock-up kepada pemain-pemain pasukan NC. Sebab pasal setup boleh dikeluarkan Hawk. Tak dilupakan kali ini seperti apa yang dikatakan oleh panelis kita. Lafel juga dia kata ada pesan sebentar tadi di mana dengan adanya Grok, at least dia boleh masuk open bush tanpa dia buat mistake. Dan kalau dia buat mistake sekalipun dia masih lagi ada white chance untuk melarikan diri. Jadi kat sini untuk pasukan MPXNC kita nampak yang pergerakan mereka jauh lebih tersusun dekat game yang kedua. Team Hulk pula seakan-akan dipaksa untuk bermain secara pasif disebabkan dengan penggunaan assassin. Jadi kalau tak dapatkan snowball pada awal game, sangat-sangat sukar kepada Hayabusa. Terutamanya sekarang ni perbezaan level untuk jungler juga dua. Wajah yang menarik telah dilakukan sebentar tadi. Tapi Yura, satu tembakan daripada Hyde. Basic attack saja sudah cukup untuk mengorbankan luar. Dan juga kita lihat bagaimana keadaan tersebut berjaya untuk dikekang pasukan MPXNC. Pada awalnya berpihak kepada tim Hulk tapi sekarang tidak.
Saya suka positioning yang ditunjukkan oleh Y3 untuk masa Iris sentiasa keluar daripada teamfight tersebut. Kau nak melakukan split push, please. Aku akan sentiasa ikut dan sentiasa cuba untuk menjatuhkan kau. Dan ini dilakukan oleh pasukan ataupun pemain daripada MPSNC iaitu Y3 sebentar tadi diberikan pressure kepada Panda. Sekarang ini diberikan pressure kepada Pakito yang digunakan oleh Iris. Persoalannya, adakah Iris boleh lakukan gerakan split push seperti hari semalam? Disebabkan pada kali ini kita nampak bagaimana pasukan MPSNC selepas terkena di game yang pertama, mereka sememangnya terus saksikan minimap itu dengan lebih kerap. Kita nampak bagaimana belum sempat Iris tolak lane, dah ada orang akan balik. Comparison ataupun perbandingan dekat bahagian DXP. Sememangnya sepatutnya Esmeralda akan menang. Dan inilah sebabnya kalau match up hero menang, yes, dia akan jadi sangat-sangat berbahaya. Ya, ini yang dilakukan. Sekarang ni Iris memang tak boleh langsung berhadapan dengan Yeti. Setiap kali adanya shield, terus saja diserap. Setiap kali ada shield, terus saja diserap. Dan sekarang ni Lord telah pun muncul di bahagian tengah. Bagaimanakah kesudahan daripada Lord yang dimiliki? Bennett Race saja dibuka. Ya benar, dan Lord sekarang ini tengah fokus kepada penjatuhan inhibitor turret yang pertama, tapi gagal. Hanya satu saja hit untuk dikeluarkan oleh PSNC. Dan sekarang ini Gary cuba untuk menggunakan quad shadow. Kemungkinan akan ada satu shadow kill. Nampaknya tidak terlalu berisiko tinggi untuk dia melakukan perkara tersebut. Namun Iris sekarang ini seakan-akan seolah-olah tidak mampu untuk membuat banyak benda. Dihalang oleh Y3. Job dash untuk Y3. Selagi tak nampak Iris, selagi tu jangan join team fight. Dan kita nampak bagaimana Y3 menjadi polis dekat game kali ini. Dia kejar Iris. Kat mana dia pergi, kat situ dia akan sampai. Ya, dan sebentar tadi kita dapat saksikan bagaimana Hype memberikan fokus kepada Way of the Dragon ketika datangnya Lord. Dia tak berikan fokus langsung kepada Kurt Altar. Jadi memang mereka betul all in untuk melakukan setup. Dan dengan adanya Way of the Dragon mungkin akan dapatkan sesuatu dekat sini. Namun terkena kepada seorang pemain yang sangat penting daripada pasukan Tim Hak. Sekarang Panda telah dikorbankan. Knockout strike dibuat dalam turret milik pasukan Tim Hak. Terpaksa untuk berundur, namun itu adalah satu trade yang baik. Zaf masih lagi kehidupan, masih lagi menyirup udara. Namun ditarik sekarang ini Sonic. Dan mungkin dia akan dikorbankan sebab nyawa ikan. Iris dapatkan kill akhirnya. Tapi sekarang Y3 pula yang cuba untuk melakukan sesuatu. Nyawa yang cukup tebal dengan berbekalkan shield yang dia ada. Lihatlah bagaimana dia sukar untuk ditumbangkan tanpa Panda. Perjalanan daripada MPSNC sebentar tadi. Walaupun Sonic dikorbankan, tapi itu sebenarnya menyelamatkan keadaan. Zaf berjaya untuk menyelamatkan diri. Dan kena ingat, kalau sebentar tadi Zaf dikorbankan, berita yang lebih buruk untuk pasukan mereka. Sekurang-kurangnya kematian jungler ini tiada lagi Lord respond. Makna, mereka masih lagi selamat. Perbezaan yang ketara untuk God Lane. Dapat awas. Ya, tadi Y3 1 lawan dengan 4. Nyawa sangat-sangat kebal, hampir-hampir berjaya untuk dapatkan Yura, tetapi permainan yang ditunjukkan Iris tadi berjaya untuk menyelamatkan keadaan. Dan sekarang ni, kesemua pemain telah hidup. Kurang daripada 5 saat, slot yang seterusnya akan muncul. Ini merupakan luminous slot. Sekarang ni resources daripada pasukan Tihak akan dicuri oleh pasukan NC. Nampak Steve berjaya diberikan kepada Zaf. Dapat hike. Dapat hike pula sekarang ni, dan sukar untuk Gary buat apa-apa pun. Kalau dia gunakan retreat itu satu keadaan yang bahaya. Mereka tidak boleh untuk mendapatkan Lord. Akan tetapi mampu ke untuk pasukan Tim Hak masuk kontes Lord ini? Agak bahaya sebenarnya sekarang ni. Tembok yang baik. Tapi kita lihat bagaimana penyelamatkan Altar. Satu Lord telah didapatkan oleh pasukan PSNC. Bersama kill, Nua telah pun dikorbankan. Iris yang sekarang ini terperangkap. Roblox mungkin akan dibuat. Iris didedahkan kawasannya oleh Hawk pula. Sekarang menggunakan wild charge. Dia tutup jalan. Sekarang ni Iris dikejar oleh kesemua pasukan MPSNC. Adakah mampu untuk dia menyelamatkan diri sendiri? Muntah dikeluarkan. Iris satu saja skill yang digunakan oleh Hype. Terus dilenjapkan beliau. Kali ini lebih tersusun dan kita nampak bagaimana Iris punya pergerakan ditutup 100%. Early game untuk Tim Hak, tapi mid game towards late game kita nampak bagaimana pasukan MPXNC tak bagi peluang langsung untuk Tim Hak bernafas. Ya, terutamanya apabila pergerakan yang akan dilakukan oleh Gary sentiasa boleh dibaca. Dan sekarang ni, Lord akan memberikan fokus kepada Crystal. Crystal diberikan fokus sekarang untuk kesemua pemain pasukan MPSNC. Wildcard telah digunakan pakai. Perlegian masa. Panda telah balik. Dan MPSNC berjaya menyamakan kedudukan 1 berbalas dengan 1. Belum lagi berakhir. The Niners kali ini akan mengibarkan bendera MPXNC.
1-1 kata mereka. Ya, masih lagi belum tamat game pada hari ini. Masih lagi belum selesai misi buat pasukan MPX NC dan juga pasukan Team Hawk untuk mereka tamatkan series pada hari ini. Game yang cukup menarik. Boleh kita lihatkan pada awalnya milik pasukan Team Hawk. Tapi bagaimana MPX NC? Disiplin dia berubah apabila berada di tengah-tengah game. Sangat baik. Zaf juga mampu untuk mengelak gerakan-gerakan yang berbahaya dikeluarkan. Tapi kita nampak bagaimana. Dah start itu. 2-0. Tak boleh. Ini memang satu sama was sekarang ni. Barulah betul seru Sabtu. Tu yang cakap tadi. 2-1 sebab seru Saturday. Nobody believe me. Dia ni memang Dia potong highlight. Dia potong highlight. Tapi betul lah. Dia memang dah predict. Cuma tak tahu siapa yang menang. Dia play safe mana Cik? Dia play safe. Daging kita dua Saya kan host. Alright, tapi yang saya boleh cakap lah kan. Memang jelas kita nampak beza game pertama dengan game kedua. Game pertama macam sure tak sure nak buat apa. Mungkin betul lah yang cakap tadi. First game kan. Ya, jadi nak game. panaskan badan cik. Okay, dah start rasa selesa dekat on stage, dengan fans, phone sebagainya. It's like okay. Game kedua mental dah ready. Ya. Kali ni macam okay. Kali ni betul-betul ready nak lawan Team Hawk. Kan nampak lebih tersusun kan? Nampak lagi tersusun. Dia punya timing tertentu tu ada. Maknanya minit kedua nak buat apa, minit kelima ni nak buat apa. Tapi apa yang saya lebih nampak untuk pasukan NC, apa yang mereka lakukan terhadap pasukan Team Hawk, kita tutup pergerakan daripada Iris, kita boleh menang game. Ya. Betul juga. Dia macam bukan nak kata terlampau sama dengan Bulls, tapi sebelum tu kita akan tengok siapakah MVP dekat dalam game ni. Kita akan tengok dekat bilik mereka. Muka pertama yang nampak, itulah MVP. Saya nampak sekali besar. Come on, mana suaranya? Come on. Kita boleh nampak perbezaan. Okay, just panas badan. Okay, stand by. Pantai semua. Saya suka semangat tu. Saya masuk ke semangat yang dikeluarkan oleh peminat. Tapi tak betul, tutur Beatrix. Kalau macam ni kan, saya rasa kan, nak info lagi, kita kena dengar lah mereka punya mic check. Ini kita mesti menang. kita Dulu Kak Rezi main apa je? Main Ruby je bang. Angkat tangan. Pop. Nice, guru-guru. Kaki. Go. Tak bukan. Santai, ini rezeki nak soleh ni. Dia tidak ber... bawa. Pagi tu dia main tu. Bawa ada pop. Yes. Dom skor dia. Pagi tu melee ni dia kolai. Tak ada ni, tak ada begitu ni. Minion Sabar. Tak ada ulti bom mau dia. Tengok kau. Depan. Macam mana lagu dia? Wow. Siapa yang nyanyi? Sonic. Sonic lah. Tapi sekarang kita tengah berbual pasal Zaf. 106, 78% kill participation. Dekat dalam game ni dia macam hantar je siapa. Dia boleh settle semua. Tapi betul kata Syamilo, dia tak perlu pun guna Blazing Duet dia. Ya, dia tak masuk Dia nak clearkan minion, fokus kepada turret, fokus pada objektif untuk pastikan tugas yang mudah untuk pemain-pemain lain daripada pasukan. Ini sebab bila dia dah gunakan dia punya poking damage dengan adanya corrosion side, jadi Pakito nak masuk dah slow, Chow nak masuk dah slow, dan kita nampak bagaimana bila Chow masuk dia kena pancing je sebenarnya. Masalahnya kalau Pakito nak masuk pun tak nampak. boleh. Dah dikawal rapi oleh Esmeralda. Oh, Dia hai dah Mamba. susah untuk dia buat sesuatu sekalipun. Mamba tak layan siut. Orang. Okay, so sekarang kita tengok itemization. Dekat sini memang boleh cakap lah. Year 3, dia sentiasa tengok mata Iris. When you go, I go. I like your mirror. Mirror on the wall. Kalau Tak boleh betul buat mata ni. Kalau Tapi Iris ni kucing, K3 ni Dah. K9. tak, saya nak cakap Tom and Jerry, korang fikir Oh, apa? Tom and Jerry. Tapi bukan kucing Apa yang... yang- Kita balik lah, vice versa. Sekejap, jadi dekat sini tikus yang kejar kucing. Dia cakap. Oh, ada satu episod tu. Saya tengok yang episod yang baru. Terima kasih Syamilo. Okey, sekarang cerita item, emblem. Milo kerja awak. Okay, oh ya. Yeah. Alright. Valentina, kita tahu bagaimana. Okey, Valentina. Ada yang marah saya cakap, kenapa awak gunakan talent marksman? Weapon master sekarang ni bukan lagi
khaskan untuk pengguna marksman. Di mana sekarang ni, apabila dengan peningkatan itemization magic power, dia akan tingkatkan point magic power juga. Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Kita tahu bagaimana kombinasi item ni sangat-sangat favorite untuk Valentina. Begitu juga dengan mana-mana hero yang gunakan burst. Lagi tinggi mana, lagi tinggi damage, lagi banyak magic power. Ada yang marah awak, kenapa pakai weapon master? Saya geram betul dia marah saya. Macam sebelum ni marah awak pakai Kadita, kenapa Mystery Tree? Itu Padahal itu lagi pelik. saya pakai Petri. Okey, sekarang tengok tim sebelah. Tim Hak, kat mana yang mereka salah? Okey, kat mana Sid? Tugas awak analis Syamilo. Jangan main-main. Ya, kerjanya 3. Kita bagi masa. Penonton ni. Kita yang diam pun kena juga. Itu yang kena cakap. Bagi pendapat saya lah, untuk pasukan daripada tim Hak sendiri tak ada yang salah pun. Cuma daripada segi komposisi draft mereka telah dikawal rapi oleh pasukan MPSNC berada di tengah-tengah game tersebut. Seperti mana yang kita dah huraikan sebenarnya. Esmeralda dia teman Pakito macam pasangan kekasih. Satu lagi, tak boleh dipisahkan. Apa yang saya nampak, bagaimana Gary tak boleh nak bergerak dengan bebas. Walaupun dia menggunakan Hayabusa, walaupun dia boleh pergi ke arah belakang, tapi Hawk main dengan cukup baik. Banyak watches yang digunakan begitu baik. Yeti juga bukan... Kalau dia nampak Iris berada berdekatan, lagi susah nanya Gary untuk pergi ke fokus ke hero yang penting seperti Zaf. Satu lagi secara jujur saya boleh katakan kat sini di mana dengan pengambilan Esmeralda tu, bila dia dah Esmeralda last pick pula tu. Yep, winning the lane bermakna okey, satu Esmeralda winning the lane. Matrix kalah lane teruk. Jadi berdasarkan apa yang dipilih oleh pasukan tim Hak ni kan, secara logiknya siapa yang boleh burst Esmeralda? Ya, betul. Saya pun fikir benda yang sama tapi saya tak nak cakap sebab saya tak nak potong awak. Terima kasih ya. Awak bukan macam host. Bukan. Sebenarnya saya nak nganyi benda lain tapi it's okay. Bila kita tengok dekat sini memang MPXNC mereka dah roughly faham mereka punya pergerakan. Bila berbual pasal pergerakan kita akan tengok heat map dekat sini. Kalau kita nampak game pertama mungkin nampak beza sikit. Jadi kita akan tengok heat map di antara let's see player Hyde dan juga Yura. Kita tengok perbezaan mid dekat sini. Ya, bagi pendapat saya Yura pada kali ini sedikit berbeza. Corak dia satu sebab saya tak faham kenapa mereka membawa masuk Fermis. Kalau pasukan pada MPXNC ada Valentina. Jadi macam pertembungan di antara Kurt Alpha dan juga lawan Kurt Alpha. Jadi macam no point tapi saya tak pasti sama ada kurang ni hero yang boleh digunakan oleh hero. Saya rasa macam plan dia is kalau Grok tu ulti, diorang ada Cult Altar untuk counter engage. Tapi itu je masalah juga sebab apa? Kalau kita tengok untuk tim Hak yang mana Yura, dia gunakan Cult Altar banyak kali untuk selamatkan diri mereka sendiri. Bukan fokus kepada team fight. Sepatutnya Cult Altar digunakan untuk team fight. Jadi kat situ tim Hak dah hilang satu advantage point. Dekat situ juga MPSNC ambil peluang itu untuk paksa team fight pada tim Hak. Ya, sekarang kita akan tengok highlight dekat dalam game ini di mana pada bahagian awal nampak Gary menggunakan Hayabusa berjaya untuk dapatkan kill sangat-sangat bagus. Kita juga boleh nampak macam mana MPXNC kali ini game ni nampak jauh lebih tenang kerana bila mereka mencuri purple buff sekalipun mereka tak gopoh-gapoh ambil semua sekali. Sebab mereka tinggalkan yang kecil tu. It's like yes, walaupun semua orang faham konsep dia, betul. Tapi kadang-kadang orang autopilot, bunuh juga dua-dua. Tapi ini disiplin okey, bunuh satu je, jangan bunuh yang kecil. Lagi satu saya boleh katakan kat sini di mana dia dah start rasa pressure bila turret tengah tu hancur. Mana-mana komposisi yang gunakan assassin selagi boleh pertahankan turret dekat bahagian tengah tu, itu adalah key point. Biarlah dekat atas tu hilang 2 ke, dekat bawah hilang 2 ke, tapi yang kat tengah tu still lagi ada. Ya, untuk pastikan vision tu tak boleh diambil. Tapi ini yang dilakukan oleh pasukan MPSNC pemain dengan cukup baik untuk pastikan bukan saja Iris yang dijaga, masalah mereka ada polis bantuan lain. Jaga Gary. Dikejar sampai macam nak cari tu. Oh, kau tak bayar parking ni. Kenapa kau asyik daripada parking pada game pertama? Okey. Dekat sini kita dah nampak 2 game. Skor pun dah satu sama. Saya pun sebenarnya nak tanyalah kita punya host. Macam mana perasaan bila dah ada dekat caster punya desk? Sebelum kita pergi break lah. Macam mana perasaan duduk meja caster? Susah. Susah is an understatement to be honest. Mic tu dekat sikit. Tengok, mic pun dah tak reti.